Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni saya petang ni saya nak buat rendang daging. Jadi rendang daging ni dia punya bahan-bahan perencah semua tu, bumbu-bumbu tu semua saya kisar. Kisar tu jangan kisar halus sangat lah. Janganlah kisar halus-halus sangat tu. Dia rendang tu tak sedap sebab dia tak nampak dia punya gravy, dia punya seredak tu. Kan sebab kita selalunya kalau kita makan rendang, macam mana pun kita nak kuah dia tu. Kita kata selalu telur kalau kita pergi kedai nasi Padang, bubuh kuah tu banyak sikit. Kan. Jadi macam ni lah untuk jadikan kuah dia banyak. Okey. Yang ni saya hanya guna daging 1 kilo. Tapi dia punya bumbu tu, dia punya bahan perencah tu banyak. Banyak. Cuba tengok. Saya guna banyak mana? Tu. Banyak lah ni. Kan? Banyak. Jadi kalau kita boleh sediakan benda ni banyak, maka macam contoh saya buat. Dia punya perencah banyak ni, dia punya daging 1 kilo saja. Tujuan dia ialah supaya dapat rasa sedap sangat, dapat rasa dia punya bahan-bahan bumbu perencah dia punya rempah semua tu rasa sedap sebab semuanya akan meresap masuk duduk dalam daging. Lepas tu kuah dia tu akan menghasilkan satu rasa yang sedap sangat-sangat. Saya kalau buat rendang daging, memang saya buat macam ni dan bila makan tu memang sedap sangat-sangat. Makan dengan nasi boleh, dengan pulut boleh, dengan lemak boleh, macam tu. Jadi kalau tak mau pedas, macam yang saya buat ni, saya tak mau pedas, saya guna cili kering hanya 15 biji sahaja. Kalau kata nak pedas, masukkan 20 biji ke 25 biji ke, kan. Okey, bahan-bahan yang saya guna ni ialah macam mana biji rempah ataupun sebut ketumbar, jintan manis, jintan putih, dan lada hitam, lada putih. Lepas tu serai, serai banyak. Serai saya guna 16 batang. Serai saya guna 16 batang. Lengkuas banyak, lengkuas dalam 5 inci. Lepas tu saya guna halia tu besar. Halia tu dalam 4 jari, panjang dia dalam 4 inci. Sebab jangan takut untuk menggunakan bahan-bahan yang banyak, sebab bila banyak, yang itulah yang akan menghasilkan satu rendang yang sangat-sangat sedap. Okey, lepas tu sekejap lagi saya akan tulis apa resepi yang saya guna ni. Jadi kalau nak buatlah macam saya buat, memang makan puas hati. Sebab dia punya kuah akan jadi banyak sangat-sangat. Kan? Kalau kita makan rendang, kata siapa-siapa buat rendang, kalau kata kuah dia sikit ataupun dia punya seredak tu sikit, sebab dia tak guna bahan yang banyak, terutama serai dengan lengkuas tu. Serai dengan lengkuas lah yang memainkan peranan penting untuk menghasilkan dia punya seredak tu. Assalamualaikum. Si sedapnya Kaisara. Terima kasih. Jadi siapa nak belajar buat tu buatlah, no. Yang ni semua saya guna rempah biji. Saya tak guna rempah yang serbuk tu. Sebab dia ada beza dia kalau kita guna rempah serbuk dengan rempah biji. Rempah biji tu tak kisahlah, serbuk ketumbar biji, jintan manis biji, jintan putih biji, apa lagi. Lepas tu saya guna biji halba lah. Biji halba pun biji halba. Lepas tu saya masukkan biji pelaga. Biji pelaga 10 biji ni. Biji pelaga. Lepas tu saya guna apa lagi? Saya guna buah kerah. Bukan buah kerah. Biji apa?
biji ni biji pala, buah pala. Saya guna tu. Lepas tu saya guna biji biji apa panggil lah. Saya guna rempah campur. Lepas tu saya guna lada putih, lada hitam. Lepas tu saya guna apa lagi? Tu kan. Jadi semua benda-benda tu saya akan kisah. Sebab dia ada rasa yang berbeza. Sebab kalau kita guna biji, kita akan rasa sangat-sangat puas hati. Sangat-sangat puas hati. Sebab bila biji kita misin sekali benda ni, dia tak akan jadi halus macam dengan yang serabut yang kita beli tu. Jadi kalau kata nak buat rendang, saya nasihatkan, saya syorkan kalau nak rasa sedap, buat rendang menggunakan rempah-rempah yang sebut tadi tu, semua dalam bentuk biji. Jangan guna yang serabut. Kecuali lah kalau kata tak ada, boleh guna yang serabut. Ni. Jadi dia punya perencah ni memang banyak. Kalau orang tengok nak kata, banyaknya. Rempah dia ni boleh guna 3 kilo daging. Memanglah boleh guna, tapi sagi hasil dia tu lain. Sebab kalau guna untuk 1 kilo daging banyak ni, dengan guna 3 kilo daging banyak ni, yang guna 1 kilo daging perencah banyak ni lah yang akan jadi sangat-sangat sedap. Dan kita akan rasa puas hati sebab kita boleh dapat dia punya perencah, dia punya gravy banyak. Jadi siapa yang suka makan rendang, dia lebih utamakan kuah dia tu, buatlah guna biji dan guna bahan-bahan yang segar buka lah, yang fresh. Kalau yang biji-biji rempah-rempah tu, ambil yang biji-biji, jangan ambil yang serabut. Tu. Ni kan. Saya guna 15 biji dulu cili padi. Sekejap lagi bila kita dah masuk dalam kuali, bila dia dah masak semua tu, kita rasa kalau kata, tapi sebelum buat daging tau, kita rasa kalau tengok dia rasa pedas, dia kurang pedas, kita boleh tambahkan lagi cili misin. Tambahlah cili misin 1 sudu lagi ke, 2 sudu lagi ke. Tapi rendang kalau tak pedas, memang akan rasa sedap sebab kita boleh gigit daging. Potongan daging ni dia ada macam-macam boleh buat. Kalau kata nak buat besar-besar macam nasi padang pun boleh. Nak buat kecil-kecil untuk kita cicah ketupat ataupun sesuap nasi pun boleh. Yang tu potong kecil-kecil cube tu. Saya potong cube-cube macam ni. Ni saya ambil daging ya. Daging saya potong besar-besar macam ni. Dia nipis lah. Kan? Supaya dia cepat masak. Tu. Potong macam mana pun tak apa. Tebal pun tak apa. Nipis pun tak apa. Asalkan dia dalam bentuk yang kecil. Tu. Kan? Ni daging 1 kilo ke ni? Daging 1 kilo lebih kot ni. 1 kilo lebih sikit lah kot. Kan? Tu, macam tu. Ni saya buat rendang daging ni sebab esok saya bagi kat kawan saya di Penang. Esok saya nak pergi Penang. Nak jumpa dia pun tak masuk dalam rumah dia lah. Cuma duduk dalam depan pagar dia tu. Jumpa dia. Lepas tu bagi hak ni. Esok saya nak pergi Penang. Saya nak pergi rumah angkat anak saya. Macam tu lah. Kalau kita potong macam nasi padang punya kan, saya dia besar-besar kan. Tapi kalau saya besar-besar, dia akan lambat masak. Dia akan lambat masak. Kalau saya macam kecil-kecil macam ni, nipis sikit ni, nipis pun janganlah nipis sangat pula kan, sebab dia bukan untuk digoreng. Besar-besar macam ni lah, tebal-tebal sikit. Tu.
Kalau potong kecil-kecil macam ni senanglah, sebab sesuap, ambil satu sesuap nasi, senang. Cepat masak pun cepat masak. Lagipun kalau buat kecil, lagi senang rempah-rempah tu nak menyerap masuk duduk dalam semua daging. Kalau kita buat tebal-tebal kan, kita tak rasa sangat kan rempah dia kan, sebab tebal. Lepas tu dia lambat masak. Tapi nasi rendang, nasi padang, dia kebanyakan depa, sebab daging tu depa buat dalam bentuk ketui yang besar. Jadi depa akan rebus dulu daging tu. Kan? Jadi bagi saya, kalau rebus dulu daging tu, sagi rendang tu jadi tak apa sedap dah, sebab saya pernah makan. Dia rebus daging dulu, lepas tu dia buat rendang. Lepas kuah rendang tu masak apa semua tu, baru dia buat daging. Jadi ayak daging dah memang tak ada dah lah, sebab dia dah rebus kan. Walaupun dia bubuh ayak rebusan daging dalam tu, tapi dia tak akan sama semacam yang kita bubuh daging terus dalam dia punya pencah tu. Sebab hak tu ayak daging dengan rempah-rempah semua akan sebati, akan menyalut semua. Itulah yang akan menghasilkan rasa yang sedap. Jadi satgi saya buat. Lepas tu, kalau siapa yang nak buat rendang, kalau lah kata hari ni dia tak ada nak buat rendang, malam satgi dia misin lah dulu bahan-bahan ni. Malam satgi dia misin dulu bahan-bahan ni kan. Lepas tu esok ke lusa ke, lepas tu simpan lah peti ais kan. Lepas tu bubuh dalam terpawai kedap udara no. Lepas tu bila dia senang, bila dia dah beli daging dan muk dia untuk buat rendang pun ada, dia terus je buat. Ni mula-mula kita kena tumis dulu no. Kita bubuh minyak, lepas tu kita kena tumis benda ni. Bunga lawang, kulit kayu manis, lepas tu biji pelaga, ni bunga cengkeh. 4 benda ni kita tumis dulu. Lepas tu saya masukkan sekali daun salam. Kalau tak ada daun salam pun tak apa, tak ada masalah tu. Jadi kita tumis dulu bahan ni. Bila dah wangi apa semua tu, baru kita masukkan rempah ni. Baru kita masuk perencah ni pula. Lepas tu bila dah garing elok apa semua tu, baru kita masukkan daging. Lepas tu kita tunggulah, kita kacau lah, sebab masa tu daging tengah mengeluarkan ayak dia. Bila daging tengah keluar ayak dia tu, mana kita kena kacau lah. Bila kata lepas tu kita buat santan. Lepas tu bila kata kuah tu dah kering, jadi betul-betul macam dengan rendang tu, barulah sedap kan. Macam tu. Kita kena tumis ni dulu. Sebab kalau rendang daging dia tak tumis dulu benda-benda ni, bagi saya lah rasa dia berbeza jauh sangat. Lebih baik kita tumis dulu benda-benda ni. Lepas tumis benda ni, baru kita masukkan untuk tumisan benda kisaran dia pula. Lepas tu dah wangi apa semua tu, baru kita buat daging. Lepas tu bubuh gula, garam apa semualah. Tu kacau sampai ayak tu kering lah. Jadi kalau buat rendang daging, masa selepas kita masukkan daging tu, jangan duk susah hati pula tengok. Lepas kita masukkan daging, lepas tu kita buat santan kan. Lepas tu jangan susah hati pula tengok pasal puak ayak banyak sangat ni. Jangan susah hati lah, sebab hak yang banyak tu, yang membanyakkan ayak tu ialah ayak daging keluar. Jadi bila kita dah keringkan balik santan, dah keringkan balik ayak daging apa semua tu, jadi barulah jadi rendang kering sedap. Kuah dia pun sedap sangat-sangat. Itulah nah. Saat lagi saya akan masukkan resipi dia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.